Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersiaran di podcast Masuk Angin Keluar Asap bersama saudara Zack Zaidi. Okey Zack. Oi. Silakan Zack, perkenalkan diri Zack. Saya Zack Zaidi, Presiden Seniman sejak 2012. Dengar tu, sejak 2012 Zack. Sejak 2012. Sebenarnya benda ni nasib bang, bukan dia sebenarnya perjuangan saya tu dalam seni tu memang kita rasa benda yang tak banyak kekurangan lah yang kita kena berjuang, especially bila untuk generasi yang akan datang macam anak-anak kita kan. Sebab tu saya masa tu kebetulan saya ingat lagi bang. Ni terus masuk je bang. Masuk. Cerita. Kau cerita. Dia macam contoh kan. Sebelum ni saya jadi AJK. Bila saya jadi AJK tu, saya tak sangka saya jadi AJK yang tertinggi undi masa tu lah. Sebab masa tu perjuangan saya masuk dalam blok. Masa tu arwah Harun Selibaci. Okay. Tapi saya tak silap saya, bawah Datuk Musa Wak Maruf saya dah ada dah. AJK lah. Saya dah jadi AJK dah. Okay. Lepas tu bila saya duduk bawah Datuk Musa Wak Maruf ni, bukan saya kata dia tak bagus. Maknanya untuk era dia bagus. Tapi era dia berubah, kita kena ada satu anjakan yang baru. Betul. Macam contoh bang. Masa saya duduk dalam kepimpinan Datuk Musa Wak Maruf, idea penghormatan tu bagus bang. Tapi semua veteran. Saya je orang muda kat situ. Saya ingat lagi masa meeting dekat Seniman, bila saya nak usulkan satu pembaharuan. Saya siap buat paper ni. Biasa kita nak angkat isu. Bersungguh nak bagi kepada semua veteran-veteran untuk AJK kan, untuk bersetuju dengan saya punya keputusan kan. Sebab benda ni akan menjadi satu penambahbaikan untuk pengurusan pentadbiran Seniman ketika itu. So saya cadangkanlah. Saya kata okey, saya nak cadangkan supaya Seniman ni ada internet. Semua bantah. Tak boleh, ni tak boleh. Semua bantah sebab semua veteran. Saya kata ini kita perlu kena ada kemajuan tu kan. Maknanya ini yang saya nampak kelemahan tu. Jadi kita nak lebih advance. So semua bantah. Ada yang kata kita nak dapatkan yuran ahli pun susah, you nak tambah lagi kos kita apa benda. Memang kita faham nak duduk dalam persatuan ni, nak cari dana tu bukan satu benda mudah. So bila jadi macam tu, saya kata okey lah, tak apa. Sebab saya minoriti, saya seorang orang muda, yang lain semua nak buat pembaruan lah tu kan. So bila kalau saya tinggikan suara nanti, dia akan nampak kau tengok kokoh hajar dengan orang tua pula. Padahal saya nak fight untuk industri, fight untuk penggiat seni tu. Tapi kita kena bermula daripada pentadbiran tu. Tapi bila diorang majoriti, saya memang tak boleh lawan lah. So saya pun diam lah. So bila satu kejadian tu orang nak jemput saya untuk ada ke program dan sebagainya, kita masih lagi pakai fax. So bila pakai fax, orang telefon saya. Kita dah fax Cik Z ni. Saya telefon office. Sheila, ada tak fax ni? Abang, kita tak bayar bil lah fax. Mana sampai bang, cartridge tak cukup, dakwah tak ada, kita tak ada kos nak. So macam mana orang nak jemput saya masa ketika itu? Sebab tu saya kata kita kena ada internet. Bila sejak 2012 saya mula jadi presiden, masa tu kebetulan saya jadi timbalan presiden bang. Sebab apa? Masa lepas habis tu Harun punya zaman pula, timbalan presiden masa tu Shahrizal Mahmud. So bila Shahrizal Mahmud ketika jadi timbalan presiden yang pertama lah untuk wanita ni, dia letak jawatan. Sebab masa tu tengah berbalah because of bila you duduk jadi persatuan, you kena ni, you tak dapat job, you tak ni, semua berangin sebab benda macam tu lah. Saya kata itulah perjuangan saya kata kan. So dia letak jawatan. Bila letak jawatan, masa tu dah orang sebulat suara lantik saya untuk mangku timbalan pengurusi tu. Sejak itu saya mula belajar. Okey, macam ni. And then politik pun bantu saya. Macam mana nak gerakkan ni. Sebab masa tu presiden dia tengah sibuk nak buat Maharaja Lawak kan. Jadi saya kata habis persatuan macam mana? Kata kan. Jadi saya terpaksa gerak sampai orang melagakan saya. Saya nak melanggar Harun, saya nak ni. Saya kata kalau dia tak gerak, saya kena gerak sebab saya timbalan. Saya kata sampailah 2012 bila saya dapat jadi presiden tu, sebenarnya bukan saya nak, because ada satu isu yang artis luar. Tu orang nampak sebab saya membela artis tempatan untuk nak dapatkan job berbanding artis luar ni dulu. So itu yang undian saya tu naik. Orang sokong saya jadi presiden tahun 2012. And then dalam 2012 tu saya mula jadi presiden. Masa time tu lah saya buka internet. Saya mula ke internet tu. Bila saya ada internet di Seniman tu, baru wujudnya email. Bila wujud email, saya boleh daftar Instagram, Facebook, apa sekarang ni TikTok dah bang. Nah, so maknanya kita bergerak ke depan, maknanya maju ke depan.
Lepas tu information kita nak bagi ahli-ahli ni senang. Ya. Free. Lepas tu bila ahli-ahli kata, "Oh, kita tak tahu pun aktiviti persatuan." Sebenarnya salah kau. Kau tak baca Facebook, ada tulis kan? Tak. Seniman media sosial kita semua follow artis Malaysia ni. Artis Malaysia ada follow seniman. Bila you tak follow, you tak tahu lah aktiviti tu. Jadi ini yang sebenarnya berlaku, orang tak tahu yang kita nak buat sebenarnya nak less cost. And then lebih mudah, and then dia mengikut peredaran zaman. Sebab tu idea-idea saya ni selalu saya akan fikir di luar kotak ni. Saya nak bagi idea dekat gabungan, bukan saya tak nak. Nanti semua claim benda tu. Saya kata tak boleh ni kan. Baik kita buat seniman, you tiru kita. Macam TikTok. Bila saya buat, saya kumpulkan tabung dalam TikTok tu. Masa tu ada satu artis problem dengan PKP. Saya buat live untuk TikTok seniman ni. Kutip tabung duit, kita dapat collect 1,500. Kita beli barang-barang apa ni, pamper sebab masa tu dia kena COVID kan. And selebihnya kita bagi cash dekat dia. Maknanya kita boleh collect tabung pakai TikTok. Saya kata kan, benda ni benda baru. Jadi mula start satu orang belajar. Macam mana kau buat? Tak, itu yang sebenarnya kita nak. Yalah, betul. Dan kita belajar benda yang mungkin ada kelebihan pada saya share. Mungkin yang tak ada dengan saya, macam contoh abang ada kelebihan. Saya pun belajar daripada abang. Saya akan rujuk, bang, yang ni macam mana abang kan? Saya tak. So maknanya kita belajar, kita team up sama-sama. Itu yang sebenarnya dia akan dapat membantu untuk penambahbaikan industri kita ni, bang. Betul lah, Zek. So 2012 sampai 2023, Zek. Kan? Tak ada job, bang. Kau dah handsome. Pelakon utama dulu. Abang ingat abang pernah ambil kau jadi hero dan drama apa ni? Aku dah lupa dah. Saya lupa. Dengan Intan Azura aku ingat dah. Banyak bang, banyak. Kan? So kau dah jadi hero, sembilu dah macam-macam kan? Tiba-tiba kau masuk seniman, kau jadi presiden, lepas tu kau tak ada job. Cuba kau fikir, rugi tak kau sebenarnya? Itu yang saya kata, bila kita nak berjuang ni, memang kita kena ada pengorbanan lah. Macam abang buat lah. Memang ada pengorbanan bang. Sebab apa? Mesti ada orang kata kita makan duit. Mesti ada orang kata kita buat something ni untuk kepentingan diri. So saya tak peduli orang nak cakap apa. Sebab saya tahu apa misi dan visi saya. Saya konsisten dari start saya berjuang dulu sehingga sekarang ni. Orang boleh nilai apa perjuangan saya. And then dalam masa yang sama, apa yang saya buat ni sebenarnya saya fikir untuk anak-anak saya ni. Betul. Maknanya takkan anak-anak saya bila dia masuk dalam industri, dia nak cerita masalah yang sama macam saya bang. Perkeso tak ada, ni tak ada, KRSP tak ada. Tapi akhirnya saya berjuang perkeso tu 10 tahun tu baru berjaya. 10 tahun bang. Itu pun nasib baik saya masih lagi presiden. Kalau tukar presiden, dia tukar je ideologi, objektif tukar, dia tak akan selesai masalah perkeso ni. Orang bila cerita pasal perkeso mesti akan berjuang. Ni aku yang buat. Kita berjuang tahun 2012 dah. Kan? Kau orang berjuang tahun 2020, kita dah siap baru kau nak claim. Kan, contoh perumahan, asas macam standard contract, minimum gaji, limit masa bekerja, macam-macam kita berjuang bang. Tapi benda tu dia melibatkan dasar, polisi, undang-undang dan kekuasaan kementerian ataupun orang-orang yang ke atas tu, agensi yang pegawai kerajaan dan sebagainya. Ini cabaran kita bang. Sebab apa? Kalau dia tak menyokong kita, tak jadi isu. Macam contoh yang kes baru-baru ni yang kena pecat ni. Itu dia belagak dengan kita. Dia tak tahu kita ni dah jatuhkan ketua pengarah dan CEO dah banyak bang. Ada sampai tak sempat nak tanam pokok sebagai ketua pengarah. Tapi dia masih tak belajar benda tu sebab dia tak faham industri bang. Sebab perjuangan ni bukan satu benda yang mudah lah bang. Abang berjuang kan. Cuma saya nak tanya abang. Sebenarnya abang berjuang ni bang, sebab selalunya saya yang berjuang. Ni abang tanya saya nak tanya abang berjuang ni, abang berjuang macam mana bang? Sebenarnya untuk apa? Okey. Apa yang abang nampak? Bayangkan Zack Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia ditubuhkan pada tahun 2008 Zack. Abang lah tubuhkan dengan arwah Yusof Kelana. Itu co-founder tu. Dengan seorang lagi Taha Wahid. Ni tiga orang sahabat ni memikirkan masalah penerbit ni terlampau banyak. Penerbit TV ada banyak masalah yang mana siapa nak juangkan? Betul. Sebab kalau siapa pejuang, dia punya periuk nasi habis lah, Zack. Betul. Contohnya kita lawan stesen TV apa jadi? Betul. Kau kena lah. Gam lah. Tak ada job lah. Kau tak ada job lah. So, ini yang kita sama-sama lalu, Zack. Bila kita berjuang, pastinya akan ada pro and con dia. Betul lah orang kata, dia berjuang untuk perut dia. Habis kalau kau tak bagi aku makan ke? Betul. Jadi aku kena berjuang, dalam masa sama aku juga kena survive, Zack. Betul. Kan? Tapi macam Zack kata lah, pedulilah kau nak kata apa. Kau nak kata itu, nak kata ini, kan kau bagi aku makan. Setuju.
Kan, jadi aku tak kisah Zack sebab 2008 sampai 2023 lama Zack. Lama. 15 tahun jadi presiden. Kan, macam-macam aku dah buat Zack. Kalau orang lain nak claim, itu aku tak kisah. Tetapi aku boleh buktikan bahawa contohnya kenaikan kadar harga program di RTM. Betul. Aku jumpa Tun Mahathir Perdana Menteri Betul. 2 kali Zack. Saya setuju, saya nampak tu. Kan, Saya nampak. ini ada dokumen. Betul, Bukan sembang. Betul. Aku yang berjuang. Tak ada. Betul. Aku macam kau juga Zack. Kita buat satu-satu benda sampai jadi Zack. Betul. Tak kisahlah kau nak kata aku apa pun sampai hari ni orang kata pun aku tak peduli. Tapi kadang-kadang bila fikir Zack, macam kau lah. Macam kau juga bila kau jadi hero dulu, kau glamour, kau dapat job banyak kan. Bila jadi presiden sediman, orang pun takut nak panggil. Yelah, betul. Sama lah dengan aku. Betul. Nak bagi job, tak ada lah. Kena Betul. cari job sendiri. Betul. So, bila dah dapat job, orang kata, dia guna presiden lah. Ya, betul, Sebab betul. dia presiden lah dia dapat job. Betul. Jadi, kalau kau jadi presiden, biar tak ada job lah. Biar kau tak makan. Bang, sebab tu lah bang. Ah. Sebab tu bila saya berjuang, saya tak fokus pun masalah untuk dapat kerja dalam industri. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Sebab apa? Saya boleh faham masalah industri tu. Yeah. So saya boleh angkat isu tu untuk saya selesaikan di peringkat atasan lah. Cuma bila saya nak duduk berjuang, inilah masalah. Saya tak nak orang cakap, you nak berjuang, nak dapat grant. You dapat juang? No. Saya buat bisnes, tak ada dalam industri. Saya buat pertanian, contoh tak ada kena-mengena. Jadi bila orang nampak saya berjuang ni, dia nampak saya berjuang pasal industri ni, industri memang tak ada niat untuk apa-apa pun. And then saya nampak bang, bila kita berjuang ni, mesti ramai kencaman, cabaran, ujian, orang hantam, keji, hina ni semua. Bagi saya tak peduli. Sebab apa? Kalau tak ada benda-benda tu bang, itu bukan perjuangan namanya. Kan? Kalau mudah kan? Mudah tak ada dia memang kan? tak. Itu orang cakap kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di pinggir pantai kan. Kita ni dah ready. And then, apa yang saya dapat, bila kita berani isukan benda-benda yang betul, and then kita konsisten. Apa yang kita dapat selepas tu bang, perjuangan kita tu, yang apa yang saya nampak, kita akan dapat penghormatan bang. Itu yang kita dapat bang. Kadang-kadang orang jumpa, bang, terima kasihlah berjuang untuk kami. Bang, itu pun dah cukup syukur untuk saya. Saya bukan nak duit diorang, saya bukan nak ni. Saya, macam contoh bang saya duduk dalam persatuan, saya berjuang untuk diorang. Saya kata, aku tak ada gaji tau. Aku buat ni untuk industri dan juga generasi akan datang tau, tak anak-anak aku tau. Apa yang aku perlukan daripada korang, kau support aku je. Sebab bila kau support, aku jadi lebih kuat. Semangat. Aku lagi boleh langgar untuk korang, untuk penambahbaikan industri, untuk keselesaan korang juga. Tapi kalau korang tak ada perasaan macam tu, aku cakap satu hari ni, kalau satu hari kita merajuk bang, kau carilah orang lain, kau boleh buat lah. Aku pun dah tak peduli pun benda tu kan. Nanti kau akan kehilangan satu benda. Bila kau dah sentiasa diprotect, tapi satu hari tak ada benda tu, kau akan rasa kehilangan tu. Macam cerita P.Ramlee. Dah benda dah tak ada. Dia dah tak ada kat dalam ni. Baru bagi Datuk. Tan Sri, doktor apa benda dan sebagainya. Kenapa kau tak menghargai masa orang tu tengah hidup? Yalah. Macam contoh Fauzia Nawawi. Fauzia Nawawi hari ni kat Fauzia dapat patut Datuk kita kena bangga sebab apa? Dia tengah hidup tu kena bagi. Dia punya jasa dalam industri kan. Bukan bila dia dah tak ada macam Tan Sri Ahmad Nawab kan. Saya rasa bangga. Saya kata tak apalah. And sebab benda itulah sebenarnya orang nampak penghormatan masyarakat ni terhadap orang industri ni. Selalu orang pandang enteng bang. Betul. Yang ni tak pandai, itu yang saya akan fikir. Okey, tak pandai aku buat program ijazah, artis dapat ijazah, buat dengan UM. Besok kalau artis dah terlalu ramai dapat ijazah, artis ni persepsi itu, stigma, artis tak pandai dia ubah. Dia pandai sebab program tu. Sampai sekarang hati tu belajar. Itu daripada saya punya hasil bang, buat ijazah dengan UUM. Sampai sekarang ramai lagi hati belajar kan. Saya pun 8 bulan ni nak combo bang. Saya master, saya habiskan master education, specialization saya under leadership and management. Maknanya kepimpinan dan pengurusan. Kena dengan apa yang kita buat sekarang ni. Sebab bila kita ada benda tu bang, orang lebih yakin nak cakap kita sebab kita dah expert, master benda tu. Kan? Jadi benda ni yang sebenarnya kita cuba buat improve diri kita semasa-semasa supaya orang lebih percaya kita dengan perjuangan yang kita buat melalui pendidikan, melalui pengalaman, melalui perjuangan yang lain-lain dan kita jujur, amanah cakap benda betul je. Kadang saya pernah dulu dalam board kan, ada satu board artis lah duduk pernah jadi board. Kita lawan gaduh-gaduh lah dalam meeting. Tapi luar kita okey. Sebab saya kata kita kena ada tabung. Dia kata mana boleh tabung? Dalam board tu semua orang pandai-pandai. Kata, abang board, abang lawan lah kan. So memang boleh buat sebab saya dah study benda tu. Dia kata tak boleh. Tapi bila diangkat, bila berjaya, terima kasihlah kepada Z ni, kita berjaya dapat tabung tu dan sebagainya. Nampak? Memang mula-mula kita nak buat perubahan tu orang tak bersetuju bang. Tapi lama-lama bila dah berjaya,
Semua claim Dia macam Malaysia ni bang. Kita ni selalu jadi budaya peniru. Macam kalau K-pop nak tunggu orang lain buat dulu mana Korea bila Korea datang Malaysia jadi K-pop, so kita kena jadi M-pop. So kita ni bila tiru, kita tak ada satu orang yang buat idea baru. And then benda tu bagus, dia jadi satu perubahan, jadi satu cetusan, orang lain pula tiru kita. Tu dekat Malaysia dia tak ada macam tu. Kita banyak tiru orang. Oh, dekat luar negara ada tak ada royalty. So kat sini tak boleh ada royalty. Mana boleh macam tu? Yalah. Kita tak buat dulu. Tak berani bang. Sebenarnya boleh buat. Bila kita berjaya, besok benda tu improve. Diorang akan belajar dengan kita. Tu patutnya kita buat. Ini kena tengok luar tak ada, kita tak ada, kita tak boleh. So bila nak maju, padahal kita tak sama pun kan. Masalah kita dalam industri tak sama bang. Kan? Itu so, Zack dah lebih 11 tahun lah Zack tak jemu Zack. Kau tak rasa penat jemu? Macam abang lah, abang pun terfikir juga. Tapi macam kau cakap lah, abang menang tanpa bertanding Zack. Tak ada orang nak lawan. So Zack pun sama. Itu abang yang mempengerusikan Mesyuarat Agung Zack beberapa kali lah. Tak ada orang nak lawan. Jadi rasanya orang pun satunya mungkin orang rasa biarlah Zack okey kan. Dia nak dia ada buat. Atau sebab apa Zack? Dia pandangan saya ni. Sebab diorang dah tak nak duduk jadi nak fight jadi presiden persatuan ke tak kira persatuan abang ke persatuan seniman dan sebagainya. Sebab diorang nak menuju puncak yang lebih tinggi bang. Diorang nak jadi ahli parlimen, nak jadi DUN, pengurusi JLC. Sebab tu semua ada gaji. Duduk seniman mana presiden seniman ada gaji. You kena cek duit. You cek duit, you nak fikir macam mana nak cover expenses, bulan-bulan macam mana budak-budak ada ni tak. Semua kita kena fikir. Itu tanggungjawab kita. Tapi kita bergerak dengan tak ada duit ni. Berbanding kalau company ada duit. Dan kita boleh boleh bayar gaji, boleh allowance dan sebagainya. Ini mana kita nak cari duit ni? Ini yang orang selalu dia orang tengah terfikir macam mana kau Zack tahun 2012 kau jadi sampai sekarang kau boleh maintain survive. Itulah permainan politik. Nego. Dah seniman dulu pernah 7,000 bil tertunggak. Saya kena tanggung dulu, tapi saya kata suruh buat surat. Kan besok nak claim balik. Betul. Ada dokumen. Bila claim balik kebetulan saya jadi presiden, memanglah cek persatuan tu bagi kepada saya sebab hutang saya. Dah orang kata makan duit pula. Saya kata apa benda ni pinjam kan. Tapi bila jadi macam tu, saya memang biasalah bang, kalau kita rasa betul kita lawan lah kan. Kita ada fakta kan. And then dalam masa yang sama pernah dulu nak kena ada seal persatuan. Then dah berapa bulan, 8 bulan tak bayar sewa. Saya pergi nego. Then lepas tu naik mahkamah, 3 hari, 4 hari naik mahkamah, macam-macam. So siapa yang sanggup nak lalu tu semua kan? Itu yang sebenarnya macam saya pun satu tahap tu pun kita pun tak nak duduk lama bang. Kita kata tak apalah, siapa yang nak ni you lead lah. Baru you akan faham duduk jadi presiden ni bukan satu benda yang mudah. Macam abang lah, duduk. Saya tahu benda tu sebab kita duduk ni kan, kita faham kan. Kita kata, ini kalau tak ada ni mati ni kita ni. Betul. Ahli-ahli kita lagi. Macam abang berapa ahli bang? Ramai lah? 100 lebih syarikat. Macam seniman ada 8,000 bang. Saya tengok ada satu persatuan tu 25 orang je. Ada persatuan pun tutup. 25 pun dia tak boleh jaga kan? 25. Asal sebenarnya susah. Macam kau jaga ahli-ahli individu. Betul. Kita orang jaga syarikat je. Syarikat yang terlibat dalam program TV. Majikan namanya. Majikan lah kan. Jadi macam-macam lagi kan. So kalau kita fikirlah kan, kita duduk dalam industri lama, kita berbalah, berlawan, menjadi suara kepada isu-isu industri selama ni daripada switch off dulu kita buat. Kita buat macam-macam lah. Kita dah buat macam-macam bersama-sama Zack. Kalau Zack tengoklah sampai hari ni Zack, rasa-rasa pencapaian kita dah tak kat mana Zack? Perjuangan kita kan, kita duk cakap berjuang ni kan. Kalau orang politik berjuang masuk wang, berjuang kan. Beza dengan kita ni Zack. Kalau kata skala dia punya skill kepuasan tu sampai 10 tu bang. Saya rasa kita baru peringkat 4 lah. 4 belum setengah pun tak lagi. Sampai. Macam contoh perjuangan untuk Akta. Kita konsisten. Ada. Sebab saya kata benda ni yang penyebab yang kita tak boleh banyak selesaikan masalah majikan, pengiat seni, pekerja, pelakon dan sebagainya. Saya kata kalau ada benda tu wujud,
Tak jadi masalah bang untuk kita. Kan macam contoh akta lompat parti. Kau tengah bergaduh sekarang dengan live ni, tengah bergaduh-gaduh. Akta tu dah ada. Kau rujuk ke akta tu sekejap je. Berapa bulan? Oh, kepentingan untuk engkau boleh je kau boleh selesaikan. Untuk kita industri berpuluh tahun kita kita tak pernah dapat benda tu kan. At least kau pandanglah muka kita sikit, kita penyumbang kepada KDNK negara, industri kita. Kita dipanggil industri. Banyak fakulti-fakulti seni yang dah wujud dekat dalam universiti. Macam mana peluang pekerjaan dia orang untuk dalam industri. Macam mana dia masuk kan. Akreditasi untuk orang-orang lama. At least kurang-kurangnya dia orang dapat pengiktirafan, dia orang boleh gunakan kalau dia orang tak ada job, dia orang boleh jadi pensyarah ke, boleh jadi ni yang sama level dengan universiti. Memang benda-benda ni bang, kalau macam abang lah, saya memang saya admire dengan abang punya cara kepimpinan abang. Cara abang bercakap, cara ni saya banyak copy. Itu saya kata, oh ini bagus ni. And then abang jenis yang banyak bantu. Kan? Sebab kadang-kadang saya tak tahu benda ni. Saya kata, abang boleh buat kot, saya tanya kan. Abang boleh pandangan, oh okey, baru saya boleh ni. Kan? Sebab macam saya respect abang bila abang buat ni, CCIG tu. CCIG tu bang, masa mula-mula dulu, saya tahu dulu dengan Puat Ona, arwah Puat Ona lah. Puat Ona, suami Baba dia. Masa tu saya ingat lagi dekat Finas tu. Meeting. Oh nak buat ni semua, besok diam. Saya tu peruntukan 2 juta macam tu. Diam 6 bulan. 6 bulan. Tak buat apa. So So sampailah orang bagi abang punya ni kan, kepimpinan abang. Abang dia suruh abang lead, dia kata kalau you tak guna tinggal 1 juta je kan. Masa tu saya nampak start daripada kosong tu. Kan bill bila kita ada peruntukan, kita boleh bill. Dia boleh jadi satu benda yang baik untuk industri ketika itu. So bagi saya dana ni main peranan. Betul. Peruntukan tu main peranan. Kalau tak industri kita, kalau kau tak cocok benda tu, memang tak boleh ni sampai situ last sekali terpaksa kena tutup. Dah tak ada dana, tukar kerajaan. So ini kita selalu tukar goalpost. Kita dah nak score, kita tukar goalpost. So kau kena ulas ni soal tukarnya ketua pengarah Finas, tukarnya menteri, tukarnya KSU, tukar. So kita start balik. Kita pergi balik town hall, pergi cerita balik. Jadi macam kita cakap CCIG tadi, kita dah sampai pengiktirafan Producers Guild of America, PGA mengiktiraf kita, Zack ingat So kita dah berada di tahap yang tinggi yang diiktiraf antarabangsa. Akhirnya tutup CCIG. Hari ni dah tak ada apa. So kita kena start balik lepas ni kan. Jadi inilah perjuangan yang kita kata tadi, masuk angin, keluar asap. Ini je kan. Kita sebenarnya dalam keadaan, yalah kalau tanya abang lah Zack, ada pencapaian dia, tapi macam kita katalah, kita nak tengok ekosistem macam Zack kata tadi. Kita ada fakulti-fakulti yang anak-anak kita ni belajar dalam bidang seni ni, industri kreatif, tapi dia nak masuk industri sukar. Kenapa? Kita yang duduk dalam ni tak boleh keluar lagi. Macam kita kata tadi lah, kita kalau boleh, contohnya macam yang dah lama yang dapat anugerah, dia orang boleh mengajar. Dapat satu allowance ataupun dapat satu jumlah wang yang cukup untuk menampung kehidupan mereka. Tapi ini tak berlaku. Selagi kau sihat, Zack, kau kena kerja. Kan? Kalau kau dah sakit, kau terpaksa minta. Kau tengok kan, kita tidak ada tabung. Kalau kata sakit, kita boleh guna. Macam mana di Amerika, mereka ada tabung-tabung yang menjaga kebajikan penggiat seni. So kita ada kerajaan ni buat, habis kerajaan ni dah tak ada, besok orang tu buat balik. So tak ada satu benda yang orang kata wujud yang betul-betul membantu kita. So Zack rasa kenapa akta yang kita duk berjuang ni tak boleh settle, Zack? Dia sebenarnya tak boleh. Ini pandangan saya bang kan. Pandangan tak bagi kita macam contoh bang kita pernah berjuang untuk akta ni. Bila kita berjuang, contohlah timeline nak buat akta tu 7 tahun ni sebagai contoh. 7 tahun cost let's say 5 juta. 2 tahun pertama menteri tu okey ni, tukar menteri. Tukar menteri, nak ubah sikit. Okey, 2 tahun ini menteri baru pula yang kedua. Ubah, cukup 4 tahun 5 tahun pilihan raya. Tukar kerajaan. Ni semua tak mau. Kita dah proses, semua dah gerak ni. Semua tak mau. Tiba-tiba dia tahu satu hari tukar lagi kerajaan, dia tahu kepentingan balik industri, buat balik. So buat balik jatuh. Buat balik jatuh. Bila nak selesai tu bang? And then macam contoh Finas. Bila you buat pelantikan politik, you lantiklah CEO Finas atau ketua pengarah Finas. You pegang 2 tahun je. Pegang 2 tahun, 6 bulan pertama you nak tahu peranan Finas tu, you punya skop kerja as a KP, CEO, tu 6 bulan pertama. 6 bulan kedua, baru you nak start rancang. Tahun yang seterusnya sampai you habis kontrak, baru you nak laksanakan. Belum sampai laksana, kontrak habis. Tukar CEO baru. Itu pun kalau habis 2 tahun. Kalau habis kad jalan.
Tak betul tak sampai kontrak. Kita kan? masuk mahkamah. Itu masalah kan. Tak, maksudnya kita selalu berhadapan dengan isu macam tu, yang terkesannya kita Zaid. Ya, setuju. Kita terpaksa lobby dan terus melobi tau. Ini ambil masa yang lama kan. Betul, memang NGO tak boleh buat akta. Itu memang kita tak ada hak nak. Tapi kita suara boleh buat kita, bising. kita duk buat Suara. bising, kita duk hingak pasal akta ni. So sepatutnya mereka dah, oh betul lah, akta ni tak ada. Sebab tu tak boleh laksanakan ni tu, kena buat cepat. Bang, pada tu town hall tu, saya bagi tahu menteri. Ya. Saya kata, akta nelayan ada akta tau. Akta Persatuan Nelayan 1971. Nelayan. Aku belum cerita pekebun, belum cerita yang lain-lain. Kita amah pun ada lah. Gaji minimum berapa? Betul. Kan? So, itu saya kata. Kenapa kita ni susah sangat? Kita lagi rendah pada amah lah. Ya Allah. Kan? Kalau ikutnya, apa yang berlaku? Kan? Tapi itulah, Dek. Macam kita kata lah. Kita push lama-lama dia kata kita pembangkang. Kita push kata dia ni suka bising. Dia ni suka melawan. Kita ada kena cop macam tu, Zack. Betul. Kau budak jahat. Aku lagilah budak jahat. Kan? Selalu cakap dia ni memang budak jahat. Betul. Kenapa? Isu yang kita bawa tu, adakah isu tu isu peribadi? Tak. Kita bawa isu industri. Betul. Contoh kita fight pasal kadar harga. Kenapa kita fight? Sebab setelah berpuluh tahun tak naik-naik, Zack, kau rasa budak dari kecil dah sampai besar lah. Betul. Harga yang sama 30 tahun, Zack. Itu saya setuju. Bila orang kata salahkan producer bayar murah, saya kata you jangan salahkan producer. Sebab dia pun dapat sikit. You tahu tak, you nak buat business production ni, dia cost yang tinggi, untung yang kadang-kadang boleh rugi. Lepas tu masalah banyak. Aku tak nak buat business macam ni. Diorang buat tu untuk survival korang nanti bekerja ni. Kalau tak, kau nak hidup macam mana ni kalau diorang tak ada job tu? Sebab tu bila dia bagi, bukan kata sikit, at least kenalah dengan ni, bukanlah terlalu tinggi. Sebab dalam keadaan kita yang tengah abang berjuang ni, yang pasal stesen TV yang masih lagi tak naik sebagainya, sedangkan diorang declare tiap-tiap tahun untung besar. Ni sebab kita tak ada ni abang, kita tak ada lawyer yang memang pakar betul tentang industri tu, yang pakar betul bang. Yang banyak lawyer kita banyak lawyer buruk bang. Tu yang dia itu lawan kalah. Kita kalau ada lawyer bang, lawyer yang power, kita yang tahu pasal royalty, tahu pasal ni, kita power bang. Sekarang ni kita tak ada yang expert tentang industri. Tak ada bang, berbanding luar negara kan. Kita ada bang, paper kita kemas. Nak berjuang, nak lawan diorang, ada paper, dokumen. Baru nampak kita ni pandai nak lawan diorang. Bukan main cakap tapi kita ada dokumen. Lepas tu kita tahu undang-undang. Maknanya lawyer tu yang akan guide kita macam ni. Ini tak ada bang. Itu yang bagi saya lah. Bagi saya lawyer tu main peranan lah. Kita kena wujudkan lebih ramai lawyer-lawyer dalam industri seni. Bukannya fikir pasal lawyer civil, lawyer lawyer jenayah. Ni lawyer industri ni. Maknanya kita kena banyakkan lagi lawyer-lawyer industri yang faham pasal industri ni. Kalau tidak, apa bila kita juang? Yalah, kita duk bising tapi tak ada apa penyelesaian kan. Kalau nak cerita pasal buat research, orang panggil kita dah berlambat-lambat lah, tapi hasil ni pun tak tahu. Sebab saya tengok kebanyakannya, macam bukan semua lah bang, ada prof-prof ni kadang-kadang bila dia cerita pasal masalah kita, kan, dia curi kita punya ni, dia yang buat paper tu. Paper research paper tu dapat duit, dapat grant. Tapi apa hasil dia? Kan? Kalau kau bagi hasil, okey. Tapi ni besok kau tak buat apa-apa. Besok kau duduk dengan kita, cerita balik, ada masalah baru. Buat yang lain baru kan. Tu untuk kepentingan you buat apa kan. Tapi you bantulah balik untuk industri kan. Jadi sekurang-kurangnya rujukan-rujukan you punya research ni, dia boleh membantu untuk mungkin nak wujudkan satu akta yang sesuai ke, ikut rujukan tu, ataupun penambahbaikan dasar ke, polisi ke, okeylah. Ini setakat tu saja. Tu saya kata, apa benda kalau buat research sampai tahap macam ni kan. Itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk industri lah. Penat. Pasal tu bila orang panggil saya, universiti panggil saya, ada lawan ke? Tanya apa-apa lah. Tanya, ada token. Token ada okey. Baru yang tak ada, penat aku dah hari bercakap benda ni kan. Dah selalu kena macam tu. Selalu macam tu. Sama lah kita. Ada yang bayar, ada yang tak bayar kan. Tapi itu dah saya kata. Kita melihat bahawa kadang-kadang kita ni tak ada dihargai kan. Jadi isu dia, bila kita berjuang ni kadang-kadang dia orang ni pejuang. Biar tak payah makan, biar tak ada apa, biar tak ada job kan. So benda-benda macam tu. So lagi satu Zack, ni tentang politik sikit. Okey. Apa pandangan Zack tentang artis kita yang orang kata menjadi pendokong kuat parti politik yang gunakan pengaruh dia untuk sokong ataupun tidak sokong, sama ada
sama ada kerajaan atau pembangkang. Jadi pandangan Z lah. Kita pun ada pendapat Pandangan, kita, prinsip kita, perjuangan kita dalam politik kan. Tapi maksud dia dari segi pengaruh ni lah, influencer ni, sama ada artis yang mainstream ataupun yang indie ni. So pandangan Z lah. Bagi saya sebenarnya bagus bang. Sebab apa? Orang politik sekarang semua pelakon. Ya kan, mereka lebih hebat pada kita Dia kan. lagi hebat. Dia belajar semua lakonan. Komunikasi, gerak tubuh, semua dia belajar. So, kalau kita sendiri pelakon yang pergi berlakon dalam politik, kita boleh lagi hebat. Cuma permainan politik tu you kena banyakkan lagi kan. Dan itu yang bagi saya bangga sebab apa? Dah ramai ada yang dah jadi YB bang. Ya. Kan bagi saya benda tu satu kejayaan dalam industri. Maknanya bukan saja masyarakat, malah orang-orang politik menghargai kita. Sebelum ni pandang enteng je bang. Bila nak pilihan raya baru panggil kita. Macam bosnya kan. Bayar sikit duit apa-apa, esok menang diam. Tapi bila kali ni kita ada wakil kita, itu yang saya kata mungkin belum mencapai tahap yang jadi menteri dekat peringkat persekutuan. Mungkin bila diorang jadi satu hari nanti, dia boleh membantu industri. Betul. Sebab dia lebih memahami. Jadi benda-benda ni yang sebenarnya saya suka pandang positif. And then dalam masa yang sama, ini satu anjakan yang terbaik untuk kita melahirkan lebih ramai orang yang ramai open gate sini ni duduk berkecimpung dalam politik. Kan? Kita menghormati you nak sokong siapa pun. Sebab you percaya itu yang bagus. Kan? Tak apalah, tak kisah pun. Tapi bila you menyokong, you mesti kena ada pendirian. Nah kan? Ini bila ni orang try sana, kita pergi sana pula. Tu tak. Pasal tu saya stand. Kalau saya bila cerita pasal politik, you cakap macam mana pun saya stand dengan saya punya pendirian. Sebab apa? Benda ni bila kita duduk dalam politik, dia mempermudahkan kerja kita dalam suatu tempat. Sebab bila kita duduk, kita tahu orang politik bila menang, diorang-diorang ni yang akan dilantik jadi menteri. So kalau dia duduk di bawah kementerian kita, mungkin lebih mudah kita nak access untuk nak bercerita tentang masalah kita dengan diorang. Bila dia tahu kita politik yang sama, lagi mudah dia nak menyelesaikan masalah tu. Jadi kita nak berjumpa dengan dia lebih mudah lagi, akses dan sebagainya untuk nak menyelesaikan masalah industri. And then dalam politik juga dia mengajar saya macam mana nak mentadbir persatuan. Kalau tidak saya tak tahu macam mana Politik persatuan pun hebat juga kan. Itu lagi hebat. Tapi itu lah saya kata, setiap masalah ataupun benda kontroversi ataupun apa saja ancaman yang kita terima, kalau kita dapat solve bang, orang cakap kita terror bang. Macam mana persatuan dulu nak tutup boleh buka balik, macam mana kau buat Z? Tu ilmu. Nak boleh aku buat seminar, kau bayar aku cerita lah. Kan? So benda ni yang sebenarnya yang orang tak ada bang. Bila pasal tu saya kata, bila banyak kontroversi berlaku pada saya, sebenarnya saya tak marah pun. Tapi saya macam mana nak belajar, nak selesai masalah tu. Saya kata macam mana nak selesai. Tapi kalau saya dapat selesai, bukannya orang persatuannya, orang politik bertanya, kau ni macam mana kau buat nak? Abang tahu tak? Itu yang sebenarnya saya buat benda tu. Saya pun tak tahu benda tu pun saya rujuk orang. Itu kita buat kena stand dengan keputusan lah. Yalah. Sama dia keputusan kita tu baik atau tak baik. Tanggung lah apa nak jadi pun. Dia macam bisnes abang, mesti ada untung ada rugi. You takkan buat satu keputusan benda tu semua baik. Ada yang kadang-kadang tersilap langkah, tercedok juga kita kan. Tapi nak tak nak you kena bertanggungjawab dengan benda tu. Ini yang saya develop AJK saya ni untuk create new leader lagi. Maknanya saya ajar orang, kau kena terima tekanan. Kau buat laporan polis, pergi buat. Apa kena kencam, adab. Tapi baca. Habis dah kena tu. Tak, sebenarnya saya bagi dia satu experience yang saya tak boleh nak bagi tu bang. Maknanya you pergi, you adab memang koyak mula-mula. Sebenarnya koyak tu aku nak. Bila kau dah koyak, belajar kan. Yes, hari-hari kau koyak, lepas tu kau dah kering dah. Kau orang cakap macam mana kau steady lah. Kenapa aku suruh kau banyak baca buku, kau pergi belajar? Sebab kau ada knowledge. Bila kau nak bercakap, kadang-kadang orang tanya pasal isu ni. Saya yang banyak feed dia information macam aku institusi bang. Bagi dia kau kena cakap ni, kau cakap ni. So dalam masa sama kau kena study juga pasal isu tu juga. Kadang-kadang wartawan ni tanya di luar kotak. Dia tak ada kena-mengena dengan isu tu, tapi dia ada berkait. Macam contoh saya ceritakan dia, kau kena cerita pasal ni. Okey, dia buat laporan polis apa-apa. Dia jawab dengan steady tu. Sat lagi orang tanya, macam mana dengan arca yang dirobohkan oleh DBKL tu? Lepas tu teknik nak menjawab pun, communication tu pun kena betul. So kalau you pandai bercakap, you pandai main melo dia punya ni lenggok kan, lama-lama dia faham lah. Lama-lama dia tahu bila kita cakap, kau buat, dia tahu lah. And then itu kita create satu leader yang berani kan ni. Cuma pengurusan tu kita kena ajar lah. Ini pada represent seniman kan. Ada represent. Tapi Zack, satu lah. Kalau kau tengok Zack, yang
kita cakap pasal politik sikit tadi kan. Bila kau sokong puak ini, kalaulah nasib kau baik, puak-puak ni memerintah kau selamat Zack. Tapi bila kau sokong puak ni, puak-puak lain yang naik Zack, kau kena pangkar. Kau kena ingat tu. Betul. Dan abang dah kena. Betul. Abang dah kena. Menteri tu kata, dia ni kenapa sokong dia tu? Kenapa sokong parti tu? Kan? So akhirnya jawapannya tak dapat job. Kan? So bila kita sokong mana-mana, ini bahaya dia. Tetapi macam saya katalah, kita ni seorang pejuang. Bila pejuang ni dia tak kisah. Engkau gunalah kuasa engkau, aku akan lawan kau, tak kira siapa pun. Itu pendirian abang. Betul. Sebab tu bagi abang tak apa, hari ni kau menang. Belum tentu kau menang selama-lamanya. Kan, hari ni kau atas. Okey, aku bawah. Kau pijak aku tak apa. Kan, sebab tu prinsip abang senang Zack. Sebab tu aku tak takut. Betul. Maksudnya kepada manusia aku tak takut. Betul. Sebab kau pun makan nasi, aku pun makan nasi. Setuju. Sebab tu kalau kau tengok town hall tu abang cakap apa? Dah 8 menteri dah aku pergi jumpa. Kau nombor 8. Kan? Bukan nak marah dia. Betul. Nak bagi peringatan kepada dia bahawa aku ni dah lalu macam-macam. Betul. Jadi kau kena dengar apa aku cakap sebab aku dah macam aku cakap lah, aku dah lalu pengalaman. macam-macam. Aku nak sesuatu berlaku di bawah kerajaan yang ada hari ni. Kau buktikan bahawa kau boleh buat. Betul. Dan baru orang baru bagus menteri ni. Betul. Dia dah buat apa yang menteri-menteri lain tak buat, yang kita perjuangkan, contoh akta yang kita cakap tu. Tak kisahlah dia nak marah, aku tak kisah saya. Dan akhirnya perjuangan itu bukan aku nak minta dia projek. Betul. Aku nak minta dia buat sesuatu supaya industri berubah. Betul. Yang ni yang kita perjuangkan. Betul. Kan? Sebab tu bagi aku tak kisahlah kalau kau nak gam pun aku okey je. Sebab aku tahu kau bukan selama-lamanya. Kita industri macam kau lah. Kau dah 11 tahun, abang dah 15 tahun. Kita duduk dalam industri, kita jadi presiden, kita teruskan perjuangan. Betul. Berapa banyak menteri dah Zack kau lalu? Banyak kan? Berapa banyak kerajaan yang kau lalu? Banyak kan? So sebab tu kita buka podcast, kita masuk angin keluar asap. So kita duk cakap pasal ni benda tak selesai-selesai kan? Betul. Jadi harapan kau Zack, kau rasa kerajaan ni boleh buat tak? Kerajaan yang sekarang ni boleh buat dan kau punya akta tu. Kau tengok dengan senario politik boleh dengan buat keadaan sekarang ni. Boleh buat tapi lambat. Dia boleh buat sebab dia terlalu berhati-hati. Sebab kalau terlalu berhati-hati pun payah juga kita. Kan? Ini tak boleh, ini kena bawa ke peringkat atas, yang ni. Saya kata bila nak selesai masalah ni kan? Kadang-kadang menteri baru ni kan? Kau bangkitkan lagi tak? Bangkit isu. Ada banyak perkara kan kita bawa isu ni, yang macam contoh kita bagi tahu isu yang paling utama lah. Saya kata you sebagai menteri sepatutnya you kena jumpa orang industri dulu. Bukan kita kata kita nak mengharapkan sesuatu. At least kurang-kurangnya bila you masuk dalam industri kita ni, you dengar let's say lah satu isu berbangkit. You kena dengar pihak kementerian you, KSU, TKSU punya pandangan. Lepas tu you kena dengar industri punya pandangan, baru you boleh nilai. Dan baru you boleh buat keputusan yang terbaik. Sekarang ni you dengar sebelah pihak je. Kalau orang belah pihak ni tak suka kita, dia ceritalah semua negatif. So you tak jumpa. Tapi bila satu hari, bila dah kena satu kontroversi dengan you tengok peranan persatuan peranan persatuan bela you atas status quo tu. Mana kementerian tu, tak kira lah apa parti pun you duduk, kita pertahankan kementerian tu, menteri tu. Baru you tahu peranan persatuan tu. Kan, rupanya persatuan ni ada peranan untuk baru sedar. So benda ni saya suka buat daripada bentuk perbuatan. Bukan dari kita cakap. Bukan boleh tak. Saya tak boleh bang. Saya jenis kan, dia kata kena ban. Saya pergi jumpa dia town hall music mana tu. Saya tunggu depan pintu tu, saya tak peduli kan. Sebab orang stesen TV ni cakap, wartawan tu kata, bila kata Dik, kita nak buat program seniman ni bawa. Bang tak boleh bang. Orang atasan cakap tak boleh interview Z. Sebab kena ban. Saya kata orang atasan. Saya terfikir orang atasan ni, saya kata siapa? Kau cakap siapa? Dia kata tak. Dia kata tak berani. Dia kata orang atasan. Sebab mungkin ada perbalahan dengan CEO Fina masa tu. Dia ada geng dalam tu, mungkin pengurusan atasan tu nak ban saya. Saya dah biasa kena ban. Kan? Tapi kalau kau tak ambil aku, kau rugi sebab cerita aku panas. Tapi bila jadi isu macam tu, dia kata pengurusan tertinggi. Saya kata okey. Saya rasa yang paling tinggi, saya tahu. Menteri. Dan juga ketua pengarah. Saya pergi tanya terus depan-depan. Betul kata tak ada. Lepas tu ketua pengarah pun kata tak ada. Menteri kata tak ada ban. Ketua pengarah pun kata, RTM kata tak ada ban. So saya kata kalau tak ada, saya pergi tanya wartawan tu.
Siapa yang pandai-pandai ni? Tak, bukan. Ada lagi pengurusan tertinggi lagi ke? Selain daripada menteri dengan ketua pengarah ni. Kalau saya kata, kalau dia kata ada, siapa orang tu? Sebab orang tu dah paling tinggi dengan menteri. Nah, kan? So bila jadi macam tu, bang, sekarang siniman kat mana kita cover dah. Ni. Boleh bang, cover. So maknanya kita cakap benda jujur bang. Betul. Kalau kau kata kena ban, pasal apa? Kau kena bagi tahu. Aku ni gentle. Kau kena ban pasal jenayah ni semua. Okay, fine. Aku faham lah. Tapi kalau tak ada benda tu, kau saja-saja ban disebabkan ada masalah personal. Masalah ni yang kita kena selesaikan. Masalah dalaman yang kita tak tahu, macam cerita immigration kan. Ada isu yang dekat KLIA dan sebagainya kan. Kita tak tahu siapa yang buat. Sama juga yang dekat dalam CCTV ni. Dia ban kita. Siapa? Bagilah gentle lah kan cakap kan. Ini main bukan ada personal kan, dia tak suka kau, dia macam tu je. Macam balik batu semua tangan. Dia tak ada hitam putih ni. Dia bagi saya tak ada telur lah. Dia tak ada telur, tak ada telur lah. Walaupun telur naik harga. Zack, kau tengok Zack kita sekarang fikir pasal akta, kita pasal industri, isu-isu industri Zack. Kalau kau tengok industri sekarang ni lah, kau tengok kan. Orang tak payah fikir TV, orang tak payah fikir nak pergi filem, orang keluar kat TikTok kan. Influencer, pempengaruh di TikTok lebih hebat daripada kita Zack. Betul. Mereka tak fikir pun pasal akta. Betul. Mereka tak fikir pun kau nak gam ke, nak apa ke, mereka buat duit kat TikTok. Betul. Jadi pandangan Zack lah, sebenarnya relevan lagi kau nak berjuang ke pasal akta ni Zack. Kalau lah future-nya di TikTok je Zack, kau rasa? Tak, dia macam ni bang. Mungkin satu hari nanti, ni saya percaya, satu hari nanti diorang yang berpengaruh ni, yang TikTokers ke apa benda, yang influencer ni dan sebagainya, satu hari diorang akan terikat dengan peraturan. Satu hari mesti kena ada kan. Jadi macam kita lah, Padu Citra, SPP dulu lain lah sekarang. Sebab zaman dah berubah. Dulu nak casting kena panggil, kena depan kamera, kenal diri kan, buat perangai monyet depan tu untuk nak dapat satu karakter, nak dapatkan karakter watak dalam satu drama, filem dan sebagainya. Tapi sekarang semua pakai TikTok je. Pakai media sosial lah. Media sosial. You bagus nyanyi, you try nyanyi. Orang bagus, orang pick up you. Dalam masa yang sama, bila you bagus berlakon, orang ambil you berlakon. Tapi bagi saya, kalau kita tak follow tentang teknologi yang semakin berkembang ni, kita akan ketinggalan zaman bang. Pasal tu saya kata, bukan kata sekatan, tapi peraturan tertentu untuk bukan menyekat orang untuk kebebasan, untuk mengelakkan daripada 3R yang abang cakap tu lah. Royalty, race dengan religion. Diorang bermain dengan isu tu. Benda ni yang sebenarnya kita tak nak, sebab dia yang menghancurkan perpaduan kita ni. At least you nak buat ada etika. Maknanya macam contoh wartawan dulu. Kalau dia orang nak interview kita, dia ada etik nak cakap kita. Kita sebut baru dia tulis. Kalau tak sebut, walaupun dia try provoke kita cakap, dia takkan tulis. Sebab dia terikat dengan akta kewartawanan tu, etika kewartawanan tu. So, benda yang sama. Pempengaruh ni, dia tak ada benda tu bang. Dia nak cakap, dia cakap je sebab dia nak cakap dulu. Dia nak dapat follower dulu. Dia nak orang pergi kat dia dulu. Bagi saya, benda tu baik kan, untuk you nak dapat information dan sebagainya. Tapi you mesti kena ada etik, you study dulu betul tak apa you cakap tu. Ataupun you buat satu tuduhan, maknanya ada peraturan-peraturan tertentu untuk menjaga you. Kalau tidak bang, jahanam bang. Dan dekat dalam contoh dekat dalam TikTok, bukan saya kata tak bagus. Sebab TikTok ni pun bang, sebenarnya orang tak tahu. TikTok pun ada peruntukan untuk buat drama. Kan? Dia ada buat, sebab dia ada episod-episod. Kalau kita dapat buat kunjung hormat dengan TikTok, dia ada peruntukan tertentu untuk buat drama berepisod 3 minit duration. 3 minit buat episod. Sebab sekarang ni teknologi atas tangan je. Orang nak tengok, sini semua orang tengok ni. Macam abang tengok saya tadi bila saya pakai handphone sambil dengar apa benda ni kan. Itu lifestyle yang baru. Memang semua orang buat macam ni. Sebab kawan-kawan saya pun bila tengah makan dia dengar. Orang tengah TikTok bercakap ilmu apa benda kan. So benda ni memang dah lifestyle baru bang. Macam contoh dulu, orang nak naik teksi kena tahan duduk dekat itu panas-panas. Itu pun teksi nak nego-nego dengan kita kan. Tapi sekarang ada Grab contoh kan. Bila dah ada benda tu, orang duduk kat rumah je. You datang jemput I. Betul. Kan? Teknologi pakai handphone je. Maknanya kita kena ikut peredaran zaman tu. Kalau tak bang, memang ketinggalan zaman lah. So casting cara baru sekarang, you buat lah. Buat hantar video. Perbincangan, you punya kreativiti, konten-konten you, benda baik ke, yang beri manfaat kepada orang, you guna untuk kebaikan, supaya benda tu dah jadi satu lifestyle untuk zaman sekarang ni bang. Kalau tak bang, memang itu yang abang bila abang naik saya kata, fuyo dia ada TikTok. Tapi bagus tau. Tu saya kata mulakan dulu lah, sebab saya percaya
nak pergi perjalanan jauh, kena mula langkah pertama. Maknanya langkah pertama tu kita mulakan dulu. Ada macam-macam lah cabaran. Macam saya buat TikTok dulu baru-baru juga. Dia kata apa benda lah ni kan. Tapi bila dah lama-lama tu kita dah makin yang ni tu orang dalam pula support. Yalah. Ni buat macam ni bang, macam ni. So makin lama kita banyak lagi ilmu lah. Itu yang saya galakkan diorang ni untuk you main TikTok. You main TikTok. You boleh dapat income dan PKP tak buat apa, dapat income. Ini yang sebenarnya solution masa tu seniman untuk nak selesai masalah hati yang duduk PKP ni. Asyik salahkan seniman. Apa seniman buat macam PKP pun kita orang duduk dalam rumah lah. Mana boleh keluar pun. Jadi benda ni yang diorang tahu komplain bang. Yalah, tapi dia tak tahu kita nak selesai masalah tu bukan satu benda mudah untuk dia. Ni yang saya betul nampak. Lah tu. Sebab tu kita kata perjuangan kita mungkin pasal TV, pasal panggung wayang, pasal buat wayang. Tapi selepas ini kita dah pergi kepada TikTok, media sosial yang cabaran baru kan. So cabaran baru. Lepas ni kalau katalah akta yang kita nak perjuangkan, adakah masih relevan apabila kita terus berkarya di media sosial yang mana tidak ada garis panduan, tak ada lembaga penapisan filem, tak ada sekatan kan. Mungkin halangan-halangannya community guideline yang mana TikTok ataupun Facebook ataupun IG tentukan. Bermakna itu bukanlah satu akta yang mana kerajaan boleh kuat kuasa, tetapi hanyalah garis panduan yang dikeluarkan yang mana TikTok ataupun media sosial kena akur. Kerana mereka telah setkan garis panduan tu. Tapi mungkin juga garis panduan tu tak selari dengan dasar-dasar kerajaan. Contohnya akta lembaga penapisan filem ataupun di bawah akta Finas, mereka tak payah ambil permit untuk syuting dan sebagainya. So banyak perubahan sebab tu betul lah kita kena bersiap sedia ke arah itu. Tetapi yang kita fikir sekarang ni, perjuangan kita yang ada hari ni, adakah masih relevan sekiranya semua dah pergi ke media sosial kan. Yang ni cabaran kita Zack. Mungkin sebagai presiden kita dah kena mempersiapkan diri kita. Zack katalah, aku pun dah main di TikTok, boleh buat duit dan sebagainya. Kalau kata tak boleh cari makan di stesen TV selepas ni, macam Zack kata, terpaksalah aku pun buat program drama di TikTok. Betul kan? Maknanya aku kena pergi jumpa TikTok, tengok apa yang ada, berapa dia boleh bayar, berapa kos aku boleh buat. Sebab tu kita kena ajar budak-budak yang keluar daripada universiti, jangan fikir nak pergi TV, jangan fikir nak pergi panggung wayang, fikir pergi kat TikTok. Sebab itu mudah, hari-hari kau boleh buat konten. Betul. Kan? Tak payah macam kita, contohnya bermula besok Zack, 5 hari bulan sampai 17 hari bulan bermulanya pitching Zack di RTM yang mana sekian lama dah 7 bulan kita tunggu Zack. Betul. Kali ini besok kita bertungkus lumus nak berebut Zack. Betul. Ada 1,558 proposal, bersaing 907 syarikat Zack yang akan dapat dalam 300 lebih kurang syarikat saja. 907 masuk, 300 dia dapat Zack. Kau rasa berapa persen Zack? So ini saja yang akan dapat peluang pekerjaan itu. Yang tak dapat, bayangkan apa jadi, nak tunggu next pitching. Jadi betul lah Zack, kita dah kena fikir TikTok, dah kena fikir medium lain untuk cari makan. Sebab bagi abang, kalau kita masih lagi nak duduk dalam industri ni, dah kena ada alternatif lain. Kena fikir bisnes lain. Bisnes model yang berbeza. Jadi presiden pun kena bersiap sedia Zack. Kan? Presiden lagi orang tak suka, lagi tak dapat job. Tapi kalau presiden boleh viral, boleh meletup di TikTok, siapa pun tak boleh halang kau. Kan? Macam kau, siapa boleh halang? Kita hantam kat TikTok. Tapi apa yang kita hentam sebenarnya, kita menyuarakan isu-isu industri. Kita bukan hentam membabi buta. Sebab tu kalau kita bercakap pasal apa saja, bercakap dengan menteri kan, dengan Perdana Menteri pun, kita bercakap benda yang sama Zack kan. Kita perjuangkan anak seni, bukan berjuang untuk diri kita sendiri Zack. Okey, dah penutup Zack. Apa lagi kau nak cerita Zack sebelum kita sambungkan kepada episod akan datang? Kau cerita apa dia Zack? Sebenarnya saya tak ada cerita banyak. Kita memang nak terus berjuang. And apa yang masalah yang kita hadapi sebelum ni, walaupun ada banyak yang kita dapat selesaikan, tapi masih lagi tak mencukupi. Dan kita akan terus berjuang sampai tak tahulah sampai bila kita boleh terus berjuang untuk menyelesaikan masalah untuk badan, betul bang. And then yang paling penting, kita kena bersiap sedia untuk cabaran baru. Macam contoh, kita fight royalty sekarang pun belum settle lagi. And then kita nak fight royalty dalam media sosial pula. Kita ada media sosial royalty bang. So ada banyak, sebab tu kita perlukan lebih banyak expert. Lawyer tadi lah. Yang mana expert tentang industri. And untuk bantu kita dalam industri, untuk dalam masa sama dia bagi penambahbaikan
supaya industri kita ni nampak lebih sekarang kita dah nampak banyak yang dah lebih dihormati sebab dah jadi artis ni boleh jadi orang politik, jadi YB dan sebagainya. Maknanya peningkatan tu dah berlaku and then kita nak lebih lagi. Kalau boleh bila kita ada satu jaminan undang-undang tu. Ni yang sebenarnya harapan besar saya. Sebab apa? Bila kita ada satu jaminan undang-undang ni, kita boleh cover keseluruhan at least kurang-kurangnya 70% masalah industri ni. Tak kira lah orang yang ada dalam industri dan juga yang akan datang, yang duduk fakulti-fakulti seni ni, yang nak masuk tu dah ada jaminan undang-undang untuk diorang. Inilah harapan saya dan saya berharap pihak kerajaan kena cari lagi solution dan pihak-pihak yang macam abang punya tim persatuan dan sebagainya kena cari lagi solution untuk create lebih banyak peluang pekerjaan. Kalau tidak, kita tepu kat sini sampai bila pun kita takkan dapat selesai masalah. And then masalah tu dia akan berkait sampai ke generasi yang akan datang. Jadi ini yang kita tak nak. Saya harap benda-benda ni dapat diselesaikan, at least kurang-kurangnya tak dapat semua, dapat sikit and then dapat dirasai oleh penjiat seni pun saya rasa bersyukur dah bang. Itu harapan saya untuk industri filem kat Malaysia ni dan juga industri kreatif kita ni lah, tak kira daripada TV, filem termasuklah media sosial ni. Abang punya harapan? Macam mana Zack kata tadi, selagi kita kita memegangkan jawatan, selagi kita pegang jawatan, amanah dan tanggungjawab tu kita kena laksanakan. Sebab tu kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi perjuangan kena teruskan. Sebab tu kita buat podcast Masuk Angin Keluar Asap ni, dan kita akan teruskan membicara, kita akan terus membicarakan isu-isu semasa dalam industri, politik, apa saja isu-isu rakyat, masyarakat yang mana sedang viral. Kita akan bercakap selepas ni, kita without fear and favour, kita tidak menyokong mana-mana dalam konteks politik, tetapi kita lebih kepada perjuangan. Perjuangan rakyat, perjuangan industri yang kita akan utarakan tanpa rasa takut. Sebab kalau kita bercakap takut-takut ni, Zack, tak main Zack macam tu, Zack. Kita bukan nak Apple polisher, kita bukan penjilat tegak. Kita bercakap benda salah, kita cakap salah, Zack. Benda betul, kita cakap betul. Yang terbaik, kita cakap yang terbaik. Tak baik, kita cakap tak baik, insya-Allah. So jumpa lagi di episod akan datang dalam Masuk Angin Keluar Asap. Bye.